Jadi kita sekarang berada di bahagian kedua. Yang maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada di bahagian kedua dalam surah An-Nazi'at, yang kita telah melewati bahagian pertama, iaitulah dari ayat pertama sehingga ayat ke-14 yang berkaitan dengan sumpahan tentang kemestian berlaku hari kiamat, keadaan orang-orang kafir musyrikin pada hari tersebut, dan jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap keingkaran mereka mengenai hari kiamat. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua menceritakan tentang pengajaran yang menakutkan dari kisah Musa alaihissalam dengan Fir'aun alaihi laknatullah. Baik, apakah link atau connection atau hubungan antara kedua-dua bahagian ini? Nak menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh sebut bahagian pertama ialah teori, bahagian kedua ialah praktikal. Kerana apa yang dibincangkan melalui teori tersebut telah berlaku lama dulu, yang ada yang mengingkari tentang kewujudan hari kiamat, tentang keadaan orang-orang kafir musyrikin pada hari kiamat, walaupun tidak berlaku lagi hari kiamat tersebut, tetapi diceritakan kepada kita antara situasinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam bahagian pertama tentang jawapan kepada keingkaran orang-orang kafir musyrikin berkenaan dengan hari kiamat, yang teori ini dibuktikan melalui historical background atau latar belakang sejarah. Ya, dari ayat pertama sehingga ayat ke-14 yang kita baca tidak disebutkan secara khusus merujuk kepada siapa. Harfiah, ya, dari segi bahasa dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, tetapi masuk ke bahagian kedua terus diceritakan kepada kita ada latar belakang sejarah yang menjustifikasikan kedudukan ayat pertama sehingga ayat ke-14, dan dibawa kisah Musa alaihissalam dengan Fir'aun alaihi laknatullah. Ya, baik, ianya tidak lain tidak bukan untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berdebat dengan dunia dakwah yang penuh dengan pancaroba. Maka Allah Subhanahu wa taala memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak kering hati ataupun supaya tidak berasa hati, kerana dulunya ada yang nak bawa ke jalan tauhid atau membetulkan akidah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi penentangannya cukup hebat. Ya, ini cara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang diajar oleh alim ulama. Bila kita berhadapan dengan, bila kita memikirkan tentang urusan dunia, kita kena lihat kepada orang-orang yang lebih tidak bernasib baik daripada kita. Kita cara nak ubah hati ini dengan cara begitu. Ya, bila melihat kepada perkara-perkara dunia, supaya hati kita ni tidak ada mana sangat nyati, maka lihatlah orang-orang yang tidak lebih bernasib baik daripada kita. Tapi dalam bab itu, dalam bab dunia, tapi dalam bab akhirat kita kena tengok orang-orang yang lebih alim daripada kita. Barulah penyakit dalam hati kita ini tidak timbul atau tidak lekat lama. Ya, maknanya kalau kita tengok dalam bab akhirat, jangan kita tengok orang yang lebih kurang saja, ya, dalam amal ibadat. Kena tengok orang yang lebih hebat dalam amal ibadat. Barulah kita sama-sama akan tertolak untuk, kita kata, menandingi, ya, atau berada pada paras yang sama dengan orang-orang sebegini. Itu cara.
Kalau kita tengok orang yang lebih kurang saja dalam amal ibadahnya, itu yang menyebabkan kita jadi lebih kurang, atau lebih teruk kita menjadi lebih atau yang lebih teruk kita menjadi ke bawah, lebih ke bawah, ya, dalam bab akhirat. Baik, dalam bab dunia kita kena tengok orang yang lebih bawah, ya, berbanding dalam bab akhirat kita kena tengok orang yang lebih atas. Ya, kita tengok seseorang pakai kereta sekian-sekian, ya, yang menyebabkan kita beliau nak pakai kereta sekian-sekian, ini yang jadi masalah. Ini sebagai contoh lah, ya. Tapi bila kita tengok dalam bab dunia, kita tengok orang pakai kereta sekian-sekian, maknanya kita syukur sekurang-kurangnya, ya, dalam hati kita kata kereta kita lebih baik, sebagai contoh lah, ya. Barulah hati kita ni tak banyak sangat penyakit, tidak ditambah penyakit yang telah sedia ada, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sebab itu disebut oleh Syekhul Hujjatul Islam, yang digelar sebagai Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, yang menyebut dalam satu kitab yang bertajuk Bidayatul Hidayah, ya, yang ditafsirkan dalam bahasa Melayu sebagai permulaan segala hidayah, menyebut bahawa cara kita nak kawal hati susah. Sebab hati ni Allah SWT mudah untuk membolak-balikkan. Yang kita sentiasa baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala muhabbatika, ya, wa ala muhabbatika. Sebab hati kita mudah untuk dibolak-balikkan, ya. Sebab itu kita baca doa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, tolong tetapkan hati kami. Orang lain itu dia punya pasal, kita minta tetapkan hati atas agama, atas syariatmu, ya Allah, ala dinika wa ala ta'atika, atas ketaatan kepadamu. Walaupun zaman sekarang ni macam-macam orang nak lawanmu, tapi minta dah kalau boleh hati kami ini tetap atas ketaatan kepadamu, wa ala mahabbatik, dan atas kecintaan kepadamu, ya, supaya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa mekar, ya, sampailah kepada kita mati. Wa ala mahabbatik, kita minta doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekhul Imam Al-Ghazali ajar cara nak kawal hati, antaranya ialah bila kita lihat kepada orang yang lebih berusia daripada kita. Ini cara sama prinsip yang kita sebut dalam bab dunia dengan bab akhirat tadi. Cara lihat, bila lihat orang yang lebih berusia, anggaplah orang yang lebih berusia itu mulia, sebab banyaknya amal ibadat daripada kita yang lebih muda daripada dia. Kalau kita tengok orang umur 60-an, kita umur 40-an, maka kita memandangnya ni secara zahir, kita tidak cek lah, tapi secara zahir yang akan menatijahkan perbuatan kita memuliakan dia, menghormati dia dan sebagainya lah, ya. Sekurang-kurangnya 20 tahun dah dia lebih umur daripada kita. Boleh jadi 20 tahun dah dia berjumpa dengan malam Al-Qadar lebih daripada kita. Mana kita tahu? Ini cara dia, ya. Manakala kalau lihat kepada yang lebih muda, maka yang lebih berusia ni melihat dengan pandangan yang umur 40-an ni kurang lagi dosa daripada kita yang umur 60-an. Cara, ya, maknanya ia akan menatijahkan outcome atau hasil yang sama dengan yang tadi. Saling menghormati wujud hasil daripada cara kita melihat sesuatu. Dan Imam Al-Ghazali, ya, telah mengajar kepada kita cara melihat sesuatu itu antara dengan cara ini, ya. Bukannya kita pukul rata, ya. Ini yang diajar oleh Imam Al-Ghazali. Termasuk kalau kita melihat orang yang melakukan dosa muka maksiat,
Dihajar kepada kita lihat dengan pandangan seakan-akan mereka ini melakukan sedemikian dalam keadaan jahil. Apa boleh buat? Kita boleh jadi untuk meletakkan kita ni macam kita menghina diri sendiri, kerana kalau kita buat begitu, kita melakukannya dalam keadaan kita ada ilmu pengetahuan. Ini cara. Tapi itu tidak bermaksud bila orang buat dosa, bila orang buat mungkar, bila orang buat maksiat, kita kira tidak cegah dah. Ya, sebab boleh jadi dia buat dalam keadaan jahil, ya, dalam keadaan tidak tahu, tidak berrelasi sebegitu. Cuma cara untuk kita lihat seseorang, lepas tu datanglah ya, kesinambungannya dengan kemungkaran ini mesti dicegah. Ya, mara'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Hadis ini terpakai, bukan tidak terpakai, tapi nak kata pandangan pertama, first impression, mesti kita anggap itu, atau dia ajar untuk menganggap itu, barulah hati kita ni tak banyak sangat menyakini. Ya, melihat orang-orang yang berada dalam maksiat, dosa, mungkar ini, mereka melakukan sedemikian, boleh jadi sebab jahil. Kita pula kalau buat begitu lebih hina kita, sebab boleh jadi kita lebih alim atau berilmu pengetahuan daripada mereka. Itu cara. Tapi ia tetap mesti dicegah atau diubah. Ya, baik. Allah Subhanahu Taala dalam mengutus Nabi SAW yang berhadapan dengan pelbagai pancaroba dalam dunia dakwah. Ayat ini turun di Mekah. Dan bila ayat ini turun di Mekah, atau surah ini turun di Mekah, terdapat terus dalam kepala kita, come across the our mind, ialah bagaimana berhadapan dengan dunia dakwah dengan masyarakat yang majoritinya orang kafir dan orang musyrik. Ya, sebagaimana kita tahu ditekan dari pelbagai sudut, dari pelbagai aspek, dari pelbagai penjuru. Ya, tiba-tiba Allah Subhanahu Taala datangkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun alaihi laknatullah untuk ingat bahawa dulunya ada cerita lebih kurang macam ni. Ya, untuk memujuk hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pengajaran yang sama kita boleh ambil dalam kita nak membumikan Islam. Ya, khususnya di bumi kita Malaysia ini, kita berdepan dengan kawan dan lawan. Maka ingatlah dulu pun para Nabi alaihi wassalam berhadapan dengan isu yang sama. Ya, ni cara kita lihat sesuatu supaya kita ni ada, kita kata, kemampuan untuk fokus dan konsisten dalam meletakkan diri kita sebagai ejen yang memperjuang Islam. Ya, cukuplah kisah 25 kalau kita sebut para Rasul alaihi wassalam yang boleh kita jadikan rujukan, ya, untuk menjadi pemangkin ataupun bukan tale story, ya, tapi untuk dijadikan sebagai rujukan bahawa cerita ini adalah tikrar, berulang-ulang dari zaman ke zaman. Bahkan para Nabi alaihi wassalam, sebahagian daripada mereka ada yang mati dibunuh. Nabi Zakaria alaihi salam, ya, Nabi Nuh alaihi salam, anak dan isteri enggan mengikut suami dalam agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak kali tercedera dalam peperangan sehingga ke satu peringkat terpaksa menahan dapat menggali parit di dalam perang Khandaq, ya, untuk menegakkan Islam. Sampai ke tahap itu tak boleh makan, tak boleh minum, ya, tak cukup makan, tak cukup minum, sehingga diletakkan batu, diikat di perut. Jadi kita ni kena termenung. Adakah sampai kita ni zaman sekarang atau umur sekarang kita diancam bunuh, itu satu hal. Ataupun ahli keluarga kita melawan agama tauhid kepada Allah SWT, ataupun kita sampai tak cukup makan atau tak cukup minum, ya, dalam memperjuangkan agama Islam yang tercinta.
Ini satu muhasabah ya kepada kita. Baik. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Maka Allah SWT cerita ya intipati antara kisah berkenaan dengan Musa AS dan Fir'aun alaihi laknatullah ni banyak dalam Al-Quran. Cuma ayat yang menjadi rujukan kepada kita dalam surah An-Nazi'at ini ialah dalam bahagian yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ke-17, pergilah kamu kepada Fir'aun, idhhab ila fir'auna innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya. Baik, ayat ke-18 kesinambungan daripada ayat ke-17 ini, sebagaimana yang kita tahu Fir'aun alaihi laknatullah antara contoh manusia yang berada pada top list ya senarai tertinggi yang melawan agama tauhid kepada Allah SWT ini disebut tagha. Ya, tagha ini maksudnya melampaui batas, sama ada batas kemanusiaan atau batas ketuhanan. Batas kemanusiaan sampaikan kepada membunuh ya anak-anak lelaki ya dan membiarkan hidup anak-anak perempuan ya, yang melewati batas kemanusiaan atas apa? Bayi dibunuh. Kita tengok bayi yang dibuat macam kita tengok bayi yang dibuat yang di merata-rata tempat, wal'iyadzubillah min zalik. Sesuatu yang kita tak boleh nak fikir dengan kemanusiaan. Apakah dosa bayi ini? Maka digunakan kaedah yang sama. Ya, disebut Fir'aun tagha, melampaui batas kemanusiaan. Bayi yang kalau lelaki maka dibunuh. Yang kita bawa cerita tempoh hari daripada surah Al-Qasas, bagaimana Musa alaihi salam yang diselamatkan ya, yang diletakkan dalam peti, dihanyutkan di sungai ya oleh ibunda ya ataupun bonda kepada Musa AS dengan bantuan kakak ya yang menjadi penjaga kawasan, nak pergi buang, nak pergi letak Musa AS yang didukung oleh bondanya letak dalam bekas atau kotak sebelum dihanyutkan di sungai, di kakak dia ya, yang menjadi pengintip dan tengok ada atau tidak tentera Fir'aun sampai ke tahap itu ya. Bila letak dalam kotak atau dalam bekas dihanyutkan dalam sungai, maka kita tengok dalam surah Al-Qasas menceritakan tentang perincian apa yang berlaku ya. Baik, ia mengatasi kemanusiaan. Macam mana bayi yang kita kata setiap bayi ini, setiap anak Adam ini ya alaihi salam lahir dalam keadaan fitrah, apakah dosa sehingga dibunuh ya yang lelaki dan dibiarkan yang perempuan? Atas sebab Fir'aun takut kerana ada di kalangan bayi lelaki ini pada satu hari nanti akan bangkit melawannya ya, yang dengan takdir Allah SWT hanyutnya Nabi Musa AS ini sehingga sampai ke istana Fir'aun sendiri ya, yang the rest of the story kita tahulah macam mana sehingga membesar dalam istana Fir'aun sehingga melawan Fir'aun semula dan sebagainya ya. Mengatasi, maksud kita sini, maksud tagha ni mengatasi batas kemanusiaan ya. Baik, seterusnya mengatasi batas ketuhanan. Apa dia? Bila mengaku sebagai Tuhan manusia, Tuhan ini tidak mati ya, hayyun la yamut. Kita manusia ini mati. Tiba-tiba ada manusia mengaku Tuhan, ini apa kita? Nah, maka ia mengatasi batas ketuhanan. Allah SWT kata pada Musa AS, idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas kemanusiaan dan batas ketuhanan. Minta tolong betulkan ini akidah dan tauhid orang macam mana. Baik, faqul halaka ila an tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka, adakah kamu mahu membersihkan diri daripada kesesatan ya, adakah
menyucikan diri daripada kesesatan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kesesatan atas nama kemanusiaan dan kesesatan atas nama ketuhanan. Maka diutus Musa alaihissalam kepada Fir'aun alaihi la'natullah, tolong ingatkan, faqul hal laka ila an tazakka, ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan adakah kamu mau untuk aku pimpin ke dalam Tuhanmu agar kamu takut kepada. Ini dialog yang kedua selepas dialog yang pertama tadi dari ayat ke-18 yang disebut oleh Musa alaihi salam kepada Fir'aun alaihi la'natullah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Dalam satu ayat yang lain daripada surah Taha, idhab ila fir'auna innahu tagha, apa namanya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini kita baca, ya, bukan setakat dalam kita nak mulakan kuliah dan sebagainya, nak bentang presentation dan sebagainya, tetapi juga ayat ini adalah menjadi ayat keras dalam kita berada dalam dunia dakwah. Ya, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Musa alaihissalam, cerahkan dulu hati aku, rabbi shrah li sadri, supaya bila aku cakap ni tidak atas kepentingan aku sendiri, tapi atas kepentinganmu, atas kepentingan agama. Ya, membuat dulu sifat-sifat mazmumah dalam diri. Setengah orang kerana berada dalam dunia dakwah ada kepentingan tersendiri, berada dalam dunia politik ada kepentingan sendiri, ya, sedangkan kepentingan yang mutlak adalah kepentingan agama. Ia merentasi, ya, sempadan geografi, sempadan politik, ya, sempadan apa juga sempadan, kerana Islam ya'lu wa la yu'la'an. Baik, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusan aku. Kita minta doa, ya, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, tolong pelegak simpulan-simpulan lidah aku ni, yang aku nak cakap takut orang tak faham, yang aku nak perjelas takut orang tak faham. Sebab nak kata macam-macam, tapi kerana complicated ni, bahasa yang susah, tolong pelegak, tolong permudah, minta permudah bahasa yang digunakan, supaya tak nampak drag sangat, benda nak cakap sikit. Itu sebuah contoh, ya, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya manusia ni mudah faham, atau supaya dalam kes ini Fir'aun alaihi la'natullah faham, mudah faham apa yang nak disampaikan kepada oleh Musa alaihissalam kepada Fir'aun alaihi la'natullah. Ya, baik. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan ayat ke-19, dan maukah kamu aku pimpin ke dalam Tuhanmu agar kamu takut kepada-Nya. Baik. Ayat ke-18 sehingga ayat ke-19 ini mengajar kepada kita berkenaan dengan bagaimana metodologi dakwah digunakan, ya, pemakaian metodologi dakwah, ya, dengan cara kita mengingat, ya, memperingat terlebih dahulu, ya, apa yang disebut sebagai kemanusiaan terlebih dahulu, barulah kita datangkan melalui pertamanya kemanusiaan terlebih dahulu, barulah kita datangkan melalui kuasa atau melalui undang-undang kemudian, ya, metodologi dakwah. Sampaikan dulu, bila tak dengar ni yang baru kita ambil tindakan. Ya, macam isu yang kita sebutkan tempoh hari, isu transgender atau isu madyar, ya, yang kita datangkan kisah bagaimana tidak sangat digalakkan untuk kita menanggapi mereka ini dengan kuasa atau undang-undang semata-mata atas nama agama. Ya, kita pada at the first place, ya, kita kena tanggapi mereka dengan kemanusiaan, dengan undang-undang. Cara kita menanggapi mereka ini datang sepatutnya kemudian atas nama dakwah.
Ya, kerana kita sebut tempoh kita ni pada mereka ini atau transgender atau makna ya, ada peluang-peluang untuk kita tarik semula, balik semula kepada Islam. Kalau kita berterusan menggunakan undang-undang atau kuasa ke atas mereka, kita akan menampakkan Islam itu agama yang keras, ya, bukan agama yang rahman. Ya, sedangkan Islam adalah rahmat untuk semua. Yang kita lampirkan cerita ini atas sebab ianya sesuatu yang boleh kita tanggapinya dengan kemanusiaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh mereka yang berada dalam bidang perubatan di kuartal. Kita cerita tempoh hari yang buat program di masjid, ya, oleh doktor-doktor menanggapi makna dengan kemanusiaan. Ya, maka sinergi itu kena ada. Ya, kita sekarang ini menanggapi mereka dengan undang-undang, dan perlu kita menanggapi mereka dengan undang-undang sekarang ini. Masih bukan nak kata tak ada, kerana mereka datang melalui undang-undang, kita bertahan dan kita serang melalui undang-undang, itu satu hal. Tapi jangan lupa kepada kemanusiaan. Ya, rawat mereka, buat program dengan mereka. Ya, di kuartal sana yang kita cerita tempoh hari ada seminar, ada pelbagai program, ya, dengan makna, ya, dengan kemanusiaan kita tanggapi mereka, kita tanggapi mereka juga dengan undang-undang. Kombinasi ini akan menghasilkan satu momentum yang sangat baik. Sebab itu kita dapat lihat para Nabi alaihi wassalatu wassalam sampaikan dulu, sebut dulu. Yang nak lawan juga yang sampai ke perang ni. Perang ni the last result, ya, talian hayat terakhir perang. Mula-mula sampaikan dulu. Tengok, ya, tidak tu serang, ya, Fir'aun alaihi laknatullah, tidak, sampaikan dulu. Bila akhir sekali lawan juga barulah lawan. Ya, Nabi SAW juga begitu. Dan kita lihat kisah 25 Nabi alaihi wassalam, para Nabi alaihi wassalam memang bergerak dengan cara itu. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki salah satu sifat dominan apa dia, at-tabligh, yang bermaksud menyampaikan. At-tabligh, ya, yang bermaksud menyampaikan. Jadi kita ni kena ada sifat dominan tersebut. Jangan dah dapat kuasa ni, aku kira aku nak tutuplah telinga aku, ya, tak nak dengar. Kamu yang kena dengar aku, macam kita memaksa sesuatu. Tak ni, dengar dulu. Kalau kita yakin dengan kebenaran agama kita Islam, kita tak sepatutnya takut. Orang nak kata apa saja katalah. Qul hatu burhanakum, datangkanlah hujah kamu, kami dengar. Okey, itu hujah kamu, ini hujah kami. Apa yang kita nak takut? Ini agama yang benar, ya. Dan Islam ini mana sekali, ya, kita ni produk baik dah, promoter tidak baik. Nak buat macam mana? Salah produk, salah promoter. We have a good product, but we don't have a good promoter. Kita ada produk yang baik, Islam, tapi promosi tersebut tidak baik, yang menyebabkan prospek klien pun tak elok dengar macam ni, ya, kerana tak pandai nak bercakap, tak pandai nak menyampaikan. Ya, ini kita sebut tadi guna doa Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aplikasikan pemakaian ini dalam seluruh sistem kehidupan. Apa masalah? Ya, baik. Dan itulah cara-cara yang digunakan oleh para Nabi alaihi wasallam, termasuk dalam kisah ini Musa alaihi salam menyampaikan kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka, maukah kamu untuk membersihkan diri daripada kesesatan? Boleh jadi kamu kata begini sebab kamu buat begini sebab kamu jahil. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku bawa kamu ke jalan Tuhan, iaitu Tuhan kita bersama Allah SWT, agar kamu takut kepada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke ayat seterusnya, iaitulah pada ayat ke-20, kita teringat kisah Fir'aun ni, ya, kisah yang
bagaimana menggambarkan tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat-saat kematian atau pada saat-saat nazar. Ya, yang kita akan sebenarnya lebih elok kalau kita masuk dulu ke ayat yang seterusnya ni, kerana cerita mati ni biasa cerita akhir sekali. Ya, baik. Lalu Musa ayat 20 memperlihat kepadanya mukjizat yang besar. Cuma kita kunci dulu di tempat tersebut sebab sangat penting. Ada tempat yang walaupun matahari tidak terbit lagi dari barat, tapi sudah tidak diterima oleh Allah SWT. Ini kita tak nak. Kita nak tengok situasi halat la yaqbalu taubat, halatun la yaqbalu taubat, keadaan yang taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu juga. Ya, walaupun matahari masih terbit dari timur, masih belum terbit dari barat, tapi ada situasi yang menyebabkan taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok dulu secara sekali lagi. Ayat 20, lalu Musa AS memperlihat kepadanya iaitu Fir'aun alaihi laknatullah mukjizat yang besar. Ayat 21, tetapi Fir'aun mendustakan dan menderhakai mukjizat tersebut. Sebagaimana kita tahu Nabi Musa AS mempunyai antara mukjizat yang dominan antara Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tongkat yang boleh tukar menjadi ular. Ya, sebagaimana disebut dalam surah Taha. Ya, Allah SWT bahkan menyebut juga dalam ayat yang lain, campakkanlah tongkat kamu ini. Ya, yang bila dicampakkan tongkat kamu ini akan menyebabkan ia bertukar menjadi ular. Kerana zaman hari itu zaman yang masyhur dengan sihir. Ya, zaman Nabi Musa alaihissalam, sehingga Fir'aun alaihi laknatullah mendatangkan keseluruhan ahli sihir, ya, yang dicampakkan, yang mereka mempunyai kuasa untuk menjadi ataupun menukar kepada ular. Ya, bila dicampakkan tongkat di tangan, maka bertukar semuanya menjadi ular. Nak mencabar mukjizat Musa alaihissalam. Maka Allah SWT, Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan yang memerlukan bantuan, diberitahu oleh Allah SWT, campakkanlah apa yang ada di tanganmu itu, yang dikatakan adalah tongkat oleh Nabi Musa AS. Ya Allah, ya Tuhanku, sekarang tongkat, tapi diperintahkan untuk dicampakkan. Bila dicampakkan maka jadi ular yang besar, makan ular-ular yang lain. Ya, zaman itu, zaman kita mukjizat ini apa dia? Al-Quran. Ya, kerana pada zaman Arab jahiliyah pada waktu dan ketika itu, mereka ini yang dominannya bukan sihir, tapi yang dominannya ialah sajak, puisi, macam-macam lah. Ya, lebih kepada sajak lah. Ya, kalau dalam bahasa kita nak sebut puisi ada, pantun ada. Ya, maka didatangkan Al-Quran untuk melawan balik. Ini cara mukjizat berdasarkan kepada keadaan dan situasi setempat. Baik. Tetapi Fir'aun alaihi laknatullah tengok kebenaran walaupun di depan mata, tapi masih tidak ikut Musa alaihissalam. Baik. Ayat kedua, lalu dia berpaling dan berusaha menentang Musa alaihissalam. Ya. Ayat ketiga inilah yang kita sebutkan tadi. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaum. Ya, mengumpul pembesar-pembesar nak lawan mukjizat Musa alaihissalam. Panggil kaum-kaumnya yang ada ilmu sihir. Ya, kita datangkan mukjizat, datangkan sihir ini. Tengok apa respon Nabi Musa alaihissalam. Yang kita sebut cerita tadi akhir sekali, ular-ular ini dimakan oleh ular, ya, yang asalnya tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yang kita tahu dalam surah Taha, qala ya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Tongkat untuk apa dia? Ya, bila ditanya wa ma tilka bi yaminika ya Musa, wahai Musa alaihissalam, apakah yang ada di tangan kananmu ini? Allah SWT tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tanya yang kita kata bukan tak sebab tak tahu. Ya, yang kita sebut tempoh hari nampak jiran jemur kain, tertanya jemur kain ke? Bukan sebab kita tidak nampak, tapi cara komunikasi. Ya, baik. Allah SWT menggunakan
metodologi yang sama. Tongkat ini Nabi Musa saya kata atawakkau 'alaiha, aku bila berjalan aku tekan tongkat ini. Tongkat ini akhirnya yang tadi dari ular. Wa ahushuha 'ala ramya, aku syusyuh kepada binatang ternakan. Wa ya fiha ma'ani ukhra, dengan tongkat ini juga aku buat beberapa lagi urusan lain. Ya, tongkat ini yang dilontarkan dari ular makan. Allahu akbar. Ya, tapi Firaun alaihi laknatullah melihat depan mata masih ingkar. Kita ni jangan tiru begitulah, pendek kata. Ya, kebenaran ada depan mata, lawan lagi kebenaran. Ini caranya kita supaya tak ikut perangai Firaun alaihi laknatullah. Dia nak tahu macam mana kebenaran. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu pengetahuan Nabi SAW, kamu akan gain your knowledge, ya, through lesson, melalui pembelajaran secara rasmi, secara tidak rasmi, pembelajaran atas nama kuliah, wacana, forum, tanya ustaz, apa semua sekali, termasuk pengalaman. Innamal ilmu bitta'allum. Sebab itu kita kena sentiasa berdamping dengan majlis ilmu. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian buat sekarang ni, alhamdulillah, teruskan, tak ada masalah. Cara kita faham agama, ya, tidak cukup sekadar kita datang solat balik kemudian datang solat semula, bukan kata tidak penting. Baik, kita ambil sikit lagi masa, boleh ya? InsyaAllah masa tambahan dah, ya, dengan masa ketederaan. Baik. Ayat ke-24, faqala ana rabbukumul a'la, lalu berkata, ya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Akhir sekali tengok mukjizat juga, tengok mukjizat, ya, yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam cerita ini. Akhir sekali ingatkan nak tunduk akur kepada Allah SWT, tapi sebaliknya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, mengaku Tuhan. Ya, ayat ke-25, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka oleh sebab yang sedemikian Allah SWT menyiksanya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Dan ayat ke-26, sesungguhnya daripada yang menimpa Firaun alaihi laknatullah itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhan. Baik, ini kita nak sebut sikit situasi Firaun alaihi laknatullah. Allah SWT sebut ayat 25 diseksa dengan azab di akhirat, dengan azab di dunia. Sebab apa? Sebab dalam surah Yunus ayat ke-90 sehingga ayat ke-90 sehingga ke-91 cerita berkenaan dengan bagaimana Allah SWT menyebutkan ayat ke-90, kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tenteranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israel wa ana minal muslimin. Ini kata-kata Firaun alaihi laknatullah, nak mati dah ni. Dia kata apa dia? Ya, sebagaimana yang kita tahu, terbelah laut ni bila dipukul oleh tongkat Musa alaihissalam, bila dibunuh oleh Firaun alaihi laknatullah, tersekat oleh air, dipukul, lautan tersebut terbelah. Ya, lalu apa nama ni, orang-orang yang berpegang pada tauhid kepada Allah SWT, Firaun ikut di belakang dengan tentera. Tapi bila selesai golongan pertama, golongan kedua ni yang terangkum olehnya Firaun alaihi laknatullah dan bala tentera mereka di tengah-tengah laut, Allah SWT tutup semula laut. Ya, tutup semula laut ni yang menyebabkan mereka ni mati, ya, di sana. Baik, sebelum mati ni, ini kita nak sebut atau kita nak pinpoint apa dia. Firaun alaihi laknatullah sebut apa dia? Aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Ya, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya taubat dah. Taubat. Ya, taubat. Baik. Menariknya, ya, ini kita nak sebut tadi, Allah SWT
jawab balik pada ayat ke-91 dalam surah Yunus ini, adakah sekarang kamu mahu beriman, sedangkan sesungguhnya engkau atau kamu telah derhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan. Baik, halatun la yaqbalu taubah, ini kita nak sebut situasi yang tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Situasi pertama ialah bila mana dalam keadaan nazar. Ya, sebab itu taubat ni jangan tunggu nazar baru nak bertaubat, jangan. Kerana tidak diterima taubat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila dalam keadaan nazar. Nabi SAW sebut bila ruh berada di kerongkong, naik ke kerongkong, roh kita ni macam mana terjaga roh kita. Kita sebut dalam surah An-Nazi'at ayat pertama dengan ayat kedua, ini adalah ayat pasangan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kita orang Islam, orang kafir ini dicabut roh dari jasad dengan rentak, ya, direntak dengan keras. Kita ini dicabut nyawa oleh malaikat maut, orang Islam dengan lemah lembut. Wan nasyitati nashta, tapi itu pun sakit lagi. Tarik dengan lemah lembut tak, tapi sakit lagi. Nabi SAW menggambarkan kepada kita situasi dalam keadaan sakaratul maut, sakit. Sebab itu kita diajar untuk doa, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah sakaratul maut kami. Kita nak minta hilang sakit tak boleh. Macam kita pergi ke klinik atau hospital, doktor nak suntik, doktor boleh nak suntik, tapi jangan biar sakit, jangan bagi sakit. Ya, doktor pun kata tak boleh, kalau suntik mesti sakit. Ya, suntiklah sikit, nak ambil kita kata nak masuk air, nak suntik urat. Kena pula, kalau tak kena orang yang dicari, 2 kali kena suntik, 2 kali sakit. Ya, itu dalam situasi biasa lah. Kecuali dalam nak pergi nak undergo an operation, itu lain lah, mesti ada bius, itu lain. Tapi ini situasi biasa, tak boleh kita kata tak sakit, mesti sakit. Mati juga begitu. Kita tak boleh minta daripada Tuhan mati ini jangan biar sakit, sebab mesti sakit. Mati mesti sakit. Cuma kita boleh minta tolong ingat, mati ini sakit ni setakat mana kita tak. Cuma kita digambarkan ianya adalah sesuatu yang sakit melalui cerita Nabi SAW. Ya, yang ditarik roh dari jasad, dari kaki dulu mula, naik ke hujung kepala atau ujung kepala. Ya, sakit macam mana nak tahu, kena mati dulu lah. Bila mati, hidup balik cerita kat sana sakit macam mana sakaratul maut. Tapi tak laku lah. Ya, sebab mati sekali. Mati, hidup balik. Ya, hari asal nak kelak. Hidup balik kita. Kita hidup 2 kali kan? Hidup dua kali. Tadi kita mati tadi. Maksud hidup. Bayangkan Allah SWT tak izinkan roh masuk ke jasad. Bayangkan. Maka matilah kita. Tengok dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diizinkan roh ni datang semula ke jasad kita. Hiduplah kita. Bayangkan kalau tidak diizinkan untuk masuk semula ke dalam jasad, habis kita, hati dalam kita. Ya, syukur kepada Allah SWT. Sebab itu kita bila bangkit daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ahyana ba'dama amatana, yang hidupkan kami setelah yang mematikan kami. Cari itu macam Allah. Jadi tak ingat mati juga kan? Balik awal kita. Baik, kita sebut tadi keadaan-keadaan bagaimana mati ni normalnya bermula dari kaki. Dari kaki naik ke atas. Ya, kita pegang kaki sejuk. Orang mati normal kita pegang kaki, kita pegang sebenarnya dari betis pegang betis sejuk kan. Cara tu boleh panggil anak mari batu Yasin.
Ya, mari baca Yasin, pegang beti sejuk. Bila pegang beti sejuk, sejam kedua jam lagi, ni normal kita sebut, mati normal, mati atas tilam, mati atas tikar, pegang bawah sejuk pula, dia akan naik. Dia dari jari kepada kaki kepada betis, ya. Betis ni bila kita pegang sejuk bincang, ya, naik ke bawah, ya, naik ke perut sampai ujung sekali ke umpan, ya, cara nak cat. Tapi jangan beritahu pula orang yang nazar, Tuan Haji ikut pengalaman ni tak lama ni sebab pegang betis sejuk ni kenalin Tuan Haji, ya, nanti dulu nasi gemuk tak makan lagi. Jangan beritahu dia, beritahu anak-anak dia, ya. Kalau beritahu dia tundang dia lagi tak seronok, ya. Biarlah, kalau dia tanya macam mana, dia kata insya-Allah baik-baik saja. Cuma kita pergi tu nak cak bagaimana roh ditarik mati biasa ni, pegang beti. Dia asal daripada jari tadi ke kaki ke betis, dari jari ke kaki ke betis, naik ke bawah cak tu tak lama tu. Boleh panggil anak-anak baca Yasin. Cara akhir sekali di hubung pada ditarik, ya. Sebelum daripada itu maknanya ada muncaklah. Dan kita sebut tadi keadaan yang taubat tidak diterima oleh Allah SWT bila nyawa dipartu, dikerongkong. Mutaubatlah setakat mana sekalipun Allah SWT tidak terima, ya. Sebelum daripada itu diterima. Kira matahari masih terbit dari timur, apa masalah. Tapi kita nak sebut, kita tahu bila taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Macam berlaku kepada Fir'aun alaihi laknatullah, ya. Dah di hujungnya baru nak bertaubat, disebut ni waqala apa nama ni wa ana minal muslimin, disebut oleh Fir'aun alaihi laknatullah, tapi tidak diterima. Waqad asaita, Allah SWT tanya, sekarang baru, dulu kamu lawan aku, kau punya lawan, sekarang baru nak bertaubat, tidak diterima oleh Allah SWT. Pertama, nazar. Orang kafir direntak, kita mati biasa begitu sakit, yang direntak ni apatah lagi kan? Itu mati biasa. Ada mati yang tidak biasa ni, maknanya mati yang disebut fajatan, tiba-tiba, ya. Mati tiba-tiba ni tak sempat lah nak rasa dulu beti, pohon dan sebagainya, perlu tak sempat lah, ya. Mati tiba-tiba macam mana? Mati kemalangan, accident, ya. Di darat, di udara MS-17, ya. Di air mati lemas, ini tak sempat lah. Ini mati yang disebut mati yang fajatan, tidak mati sebab sakit. Ini tersebut situasi tadi, situasi yang normal, ya. Baik. Orang kafir direntak, ya, roh daripada jasad. Pertama nazar. Kedua, taubat tidak terima oleh Allah SWT bila nyawa berada di hujung, yang berlaku juga kepada Fir'aun alaihi laknatullah. Bila nak lemah ni baru nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tadi dikerongkong, ya, tidak diterima oleh Allah SWT. Dan situasi kedua ni lebih tepat dalam apa yang berlaku kepada Fir'aun alaihi laknatullah, ya. Sebab kita tak tahu macam mana, adakah sampai ke kerongkong barulah disebut perkataan ini wallahu a'lam bis-shawab. Cuma yang lebih tepatnya kata alim ulama tafsir Al-Quran ialah dalam situasi nyawa terancam. Maknanya kita ambil situasi pertama tadi, nyawa atau roh di kerongkong ini situasi normal, baru nak taubat. Ini tidak terima oleh Allah SWT. Situasi kedua, bila mana roh itu ataupun nyawa kita terancam, ya, sebagaimana yang berlaku dengan jelas peristiwa kepada Fir'aun alaihi laknatullah. Nak lemah baru nak bertaubat kepada Allah SWT. Kita accident, cedera parah, ya, tahu dah nak mati, orang yang ucap baru nak taubat kepada Allah SWT. Tidak diterima taubat kita tersebut. Wal'iyadu billahi min zalik, ya, bahaya. Sebab kita tak tahu mati kita ni bila. Itu kita diajar taubat, ya, bertaubat, jangan tak buat saja, ya. Kena
banyak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Ayat ke-18 surah An-Nisa. Ya, Allah SWT sebut, kita baca tafsirannya. Dan taubat itu tidak diterima oleh Allah SWT dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat itu dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran ini. Lanjutan lagi, maknanya bila nyawa berada di hujung usia, tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak mati lemah ke, nak mati kemenangan ke, kes MS-17 sebagai contoh. Kita ambil contoh lah, tak ada siapa-siapa, sebab kita tak tahu macam mana mereka meninggal dunia dan sebab contohnya bila kata, sebab disebut dalam kitab-kitab Allah yang mati di udara. Bahkan disebut bahawa yang mati bila mana terhempas, ya, kitab-kitab fiqh kontemporer menyebut contoh yang bila mana kapal terbang jatuh, ya, kapal terbang jatuh ni ujung nyawa lah kita kata, sebab lazimnya mati, ya, kecuali ada pada syukur lain, ya. Tapi nak sebut bila ke atas ni okey lagi, ya, tiba-tiba jatuh kapal terbang, tak apa juga sebab. Kalau MS-17 sebab ditembak. Bila jatuh kapal terbang tersebut, nyawa kita berada di hujung usia. Sihat tu berbadan, tapi lazimnya bila jatuh ni mati. Masa tu kita bertaubat kepada Allah SWT, tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi sebelum sampai ke kita dalam keadaan genting sebegitu, nyawa di hujung usia sebegitu, taubat awal-awal. Ini poin, dua. Ketiga, bila mana orang-orang kafir bertaubat ini lazimlah, ya, tidak diterima oleh Allah SWT juga. Ayat yang tersebut daripada surah An-Nisa tadi, orang kafir bila bertaubat kepada Allah SWT, macam mana tidak diterima? Ya, kerana amanu iman, ya, tidak ada kepada Allah SWT, nak terima taubat macam mana? Ya, ini situasi ketiga, orang kafir taubat macam mana pun tidak diterima oleh Allah SWT. Kerana prasyarat yang pertama tak ada, al-iman billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada. Macam mana nak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala? Macam amal ibadat yang mereka buat, derma, sedekah, apa jua, ya, welfare yang mereka buat, kebajikan mereka buat, balik ke hari akhirat kelak haba'an manthura, bagaikan debu-debu yang bertembaran. Sebab apa dia? Syarat iman tak ada. Ni kita kena jaga iman kita betul-betul. Ya, dunia orang nampak baik, dunia orang saja, tapi akhirat kelak Allah Subhanahu sebab tak ada iman dalam akidah, dalam hati, maka tidak laku di sisi Allah SWT. Ya. Dan akhir sekali, situasi taubat tidak diterima oleh Allah SWT adalah bila mana matahari terbit dari barat. Ya, dikatakan bahawa saat tersebut berlaku pada hari Jumaat, yang berlaku juga hari Kiamat. Dikatakan sebelum berlaku matahari terbit dari barat tersebut, malam sangat panjang. Malamnya sangat panjang sehingga manusia bangun nak melakukan aktiviti seharian semalaman macam biasa, makan minum selesai, apalagi matahari tak keluar. Sehingga ke satu ketika bila mana matahari keluar dari barat, ya, turunnya di timur, maka pada waktu dan ketika itu menangis dan air mata darah sekalipun tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cukup 4 situasi ini untuk kita belajar daripada sedikitlah kisah Fir'aun alaihi laknatullah dengan Musa alaihi salam ini. Situasi yang tidak diterima taubat oleh Allah SWT. Moga-moga kita terlepas daripada apa dulu situasi tersebut, ya. Sebab itu dia ajar kepada kita bersegeralah kita bertaubat. Ya, kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam ini mereka adalah orang-orang yang sentiasa melakukan kesalahan. Ya, dan orang-orang yang terbaik apabila melakukan kesalahan at-tawwabun, iaitu
Subhanahu wa taala. Jadi jangan tunggu nak masuk tahun baru lah. Sikit lagi kan, 2 minggu lagi kan. Nak masuk ke tahun baru 2015 itu pun tahun baru macam ni. Tidak tahun baru Hijrah. Ataupun kita kata nanti dulu, hari ni kan weekend, tunggu weekday dah esok. Ya. Tunggu dulu. Tengok tak sempat kita nak bertaubat pada Allah SWT. Sebab itu jangan tangguh, buat dulu taubat kita kepada Allah SWT. Ya, istighfar tu jangan tangguh, buat dulu kepada Allah SWT. Doa itu jangan tangguh, buat dulu kepada Allah SWT. Sebab kita tak tahu kita mati macam mana, kita mati bila. Wa ma tadri kullu nafs, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia dia tidak tahu bumi mana dia akan mati. Ya. Jadi sebelum kita sampai ke tahap itu, ya, yang pentingnya kita ni mati tak tahu di mana, mati kita macam mana kita pun tak tahu. Mati tanpa tangan, mati tanpa kaki, mati tanpa jasad, ya, mati tercerai badan kita, ya, tak tahu mati macam mana. Itu bukan keputusan kita. Satu, yang kedua, mati di mana bukan keputusan kita. Ada orang mati di masjid tapi curi selipar, kita tak ada. Kita nak mati di masjid dengan solat, bukan mati di masjid selipar. Poinnya apa dia? Arwah piramid kata mati dalam iman. Kita tutup kat situ malam ini pula. Pagi insya-Allah. Ayat 26 Allah SWT sebut sesungguhnya apa yang menimpa Firaun itu terdapat pelajaran dan pengajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita berhenti pada ayat ke-26 pada pagi ini, dan pada pertemuan akan datang kita akan masuk ke ayat ke-27 sehingga ayat ke-33 yang merupakan bahagian ketiga dalam surah An-Nazi'at ini, insya-Allah.